Okey, Assalamualaikum. So, semua boleh nampak slide saya dengan jelas? Belum lagi, Tuan Ikmal. Belum eh? Okey dah nampak. Alright. Sekejap ya. Okey, terima kasih Tuan Dila Najmi. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Shah Ikmal. Saya merupakan student di UiA dan saya baru je jadi dealer bulan lepas. Sebelum ni saya introducer selama hampir 10 bulan tak silap saya. Okay, so malam ni kita akan bercerita tentang quantum metal, produk, konsep yang kita akan bawa. Okay, so sebenarnya quantum metal ni adalah satu company yang kalau kita tak dengar betul-betul, kita akan ingat ianya satu penipuan atau it's too good to be true. Orang kata indah khabar dari rupa. Tapi siapa yang dah dengar, dah buat dia due diligence, kita akan jatuh cinta dengan produk ni. Sebab tu penting untuk kita buat due diligence. Macam saya, masa awal-awal saya kenal quantum metal, benda pertama yang saya rasa adalah saya akan rasa ragu-ragu. Sebab masa ni quantum metal nampak macam memang kita rasa betul ke? Sebab kita risau juga kan dengan isu scam. So apa yang saya buat? Kita buat due diligence. Bila kita dah buat due diligence, kita dah tahu whether it's true or not. Kalau quantum metal ni adalah satu yang tak betul, so kita kena dah tak boleh continue lah. Tapi bila kita dapat tahu quantum metal ni satu produk yang baik, so kita kena share dengan orang ramai. Sebab dalam Islam pun, kalau benda tu adalah benda yang baik, kita kena kongsi. Okay. Sekejap ya, saya punya slide tak jalan. Okay. So, kenapa kita kena, sebelum tu saya akan skip dulu background company ya, sebab saya nak straightforward kepada kita punya produk. Boleh ke? Boleh, 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 boleh. boleh. Boleh ya? Okay, terima kasih. Alright, so sekarang ni kenapa kita pilih emas? Okay, first, emas ialah aset yang mudah dimiliki serendah RM10. Kalau kita nak beli aset lain, contohnya rumah, kita punya down payment mesti 10% daripada nilai sebenar. Tapi aset yang paling mudah yang kita selain rumah, kita boleh miliki emas. Second, ianya laku di seluruh dunia. Dapat melindungi dari inflasi, dapat mengekalkan kuasa beli, mudah dicairkan, tidak boleh dimanipulasi. Apa maksud mudah dicairkan? Mudah dicairkan maknanya kita boleh senang untuk tukarkan dia daripada emas kepada duit. Okey, tak macam rumah. Kalau kita ada rumah, kita nak cairkan, ianya akan ambil masa berbulan-bulan sebab kita nak cari siapa yang nak beli rumah. Okey, so now saya nak cerita apa itu inflasi. So, inflasi ialah kejatuhan kuasa beli. Kenaikan harga yang boleh diterjemahkan sebagai penurunan kuasa beli. Kadar di mana kuasa beli mengecut berhubung kenaikan harga purata sekumpulan barangan terpilih. Okey, so sini saya letak contoh ya. Kalau dulu kita nak beli nasi lemak, tahun 2013 harga nasi lemak RM1.50. Tapi hari ni kalau kita nak beli nasi lemak, dia dah RM3. Dulu roti canai RM1, sekarang dah RM2. Berapa perubahan tu? Perubahan adalah 100%. Okay, so tapi macam mana kita nak hedge kita punya inflation? Takkanlah kita nak beli roti canai banyak-banyak, kita nak simpan dalam rumah. Lama-lama akan busuk. So, salah satu cara untuk kita elakkan benda ni berlaku kepada duit kita supaya kita dapat kekalkan kuasa beli, kita guna medium emas. Okey, ni adalah contoh apabila inflasi berlaku, nilai mata wang kita akan makin turun. Macam dulu, September 1980, 1 USD bersamaan RM2.12. Januari 2020, dah naik dah double. Jadi RM4.10 1 USD. And now hari ni, dah jadi RM4.65.
Okey, sejarah harga emas dalam 5 tahun, kalau kita dapat lihat di sini, harga emas kekal meningkat dalam long term walaupun ada naik turun dalam short term. Okey, nanti kita akan explain tentang naik turun dan short term ni dalam produk Gold Asset Enhance. Okey, ini adalah contoh perbezaan harga daripada uh, 33,000 untuk dapatkan 1 kilo untuk tahun 1996. And then pada tahun 2021, 1 kilogram adalah 161,000 dengan kenaikan sebanyak 387%. Kemudian pada Disember 2023, 1 kilo bersamaan 3,010. Bayangkan kalau dulu kita dah simpan daripada macam saya lah, saya lahir 2004, katakanlah family saya dah beli 1 kilo emas. Masa tu pun harga mungkin around dalam 40,000 gitulah ataupun 50,000. Bila hari ini, kalau saya dah besar, silap-silap dah boleh beli rumah. Okey, sebab kat sini kita boleh dapat lihat pada tahun 2023, kita punya kenaikan adalah 840%. Okay, now kita akan masuk kepada produk QM yang pertama, iaitu GSA. GSA ni apa? GSA ni ialah Gold Storage Account. Ni adalah produk pertama di QM. Once kita register account QM, kita akan ada nombor account Gold Storage Account ni. Dia ibarat account bank kepada kita. Cumanya kita simpan emas, bukan lagi simpan duit. So, kita bukan deposit, kita boleh terus beli emas serendah RM10. Ada spread London Metal Exchange sebanyak 7% dan simpanan emas jangka panjang. Okey, apa beza GSA dengan bank? Okey, kalau bank, kita guna untuk deposit tunai. Maknanya kita punya duit. Kalau dekat GSA, kita guna untuk jual beli emas. Kalau di bank, kita boleh keluarkan tunai. Maknanya duit ringgit-ringgit tu kita pergi mesin ATM, kita bolehkan cash, kita keluarkan duit. Kalau dekat GSA, kita juga boleh buat pengeluaran emas fizikal. Kalau dekat bank, kita boleh transfer duit kan? Dekat GSA pun sama, kita boleh transfer emas. Alright, next. Once kita dah kumpul certain gram dekat kita punya account GSA, kita boleh keluarkan kita punya emas dalam bentuk fizikal. So, kita boleh rujuk dekat harga sini. Okey, contoh kita nak keluarkan 1 gram. Okey, kalau dekat kita nak keluarkan 1 gram, minima yang kita perlu ada dekat dalam akaun GSA adalah sebanyak RM434. Okey? Okey, saya nak ambil contoh ya. Hari ini harga per gram adalah 331. Okey? Kita boleh check dekat apps QM Gold. Harga per gram adalah 331. Tapi kenapa bila dekat kita nak buat keluarkan emas fizikal, kita kena ada RM434? Okey. Kerana kita ada kos penghasilan. QM nak cover dia punya kos penghasilan. Yang kedua, kita ada premium cost. Yang ketiga ada kos insurans dan juga penghantaran. Okey, daripada pelumbungan, daripada management, okey, itu semua adalah dia punya management fee. Okey, second produk kita, saya akan explain tentang Gold Convert Account. Okey, Gold Convert Account adalah produk yang saya suka. Tuan Iqmal. Tuan Iqmal punya suara makin lama makin slow je. Boleh tak kuatkan? Ibu nak dengar je. Okey, sekejap Sebab ada yang cakap slow juga. Saya ingat daripada komputer saya je. Oh, Boleh kuatkan sikit tak suara? Alright. Sekarang okey tak? Better. Kalau boleh buat kuat lagi. Sebab kuat. saya ada 3 mic ni, sekejap saya try lagi satu. Oi, banyaknya mic. Okey. Alright, try lah. Try satu-satu. Okey, sekarang okey.
Yang sebelum ni rasanya better kot. Sebelum ni Alright, Ah, sekejap ya. Okey, macam ni Ni okey. Ni okey. Okey. Sorry ya. Tak apa. Okay, so tadi saya dah explain GSA, Gold Storage Account. So daripada Gold Storage Account, kita boleh anggapkan ianya sebagai satu facility untuk kita kumpul emas sikit-sikit. Okay, kita start dengan minima RM10. Satu hari bila kita dah ada beberapa gram, kita boleh keluarkan dalam bentuk fizikal. Okay, dekat sini kita boleh keluarkan emas fizikal. And dekat sini ada juga whistle ni adalah kita punya rujukan. Kalau kita nak keluarkan 5 gram, contohnya minimum kita kena ada 1979 dalam akaun GSA. Okay, ni tadi saya explain kenapa harga dia berbeza daripada harga di website. Maksud saya kita punya dekat emas digital. Kenapa harga emas digital per gram lebih rendah daripada emas fizikal? Okey, dekat sini sebab QM nak cover dia punya kos penghasilan, premium cost, cost insurance dan juga penghantaran. Okay, next, our second product yang saya suka explain. Iaitu produk GCA. Okay, GCA ni adalah satu facility di Quantum Metal untuk kita tukarkan dahulu kita punya aset, income dan juga perbelanjaan. Kalau kita faham betul-betul konsep ni, kita boleh target untuk jadi kiloan emas. Berbanding dengan cara simpan emas yang biasa, kita kena simpan 100% duit. Tapi kalau di sini, dengan simpanan yang 15% sahaja, kita boleh dapat 100% emas. Okay, so macam mana tu? Alright. So, dekat sini, Gold Convert Account menggunakan konsep yang sama dengan kedai pajak. Cuma kita ada perbezaan iaitu di GCA kita punya pengeluaran tunai maksima adalah 85%. Kalau kadar faedah dia untuk kedai pajak pula, dengan dekat GCA ada yuran pengurusan 3.5% setahun. Manakala dekat kedai pajak, dia punya kadar faedah adalah 1% hingga 2% sebulan. Kalau setahun, kita kena darab 12 bulan. So maknanya minimum kalau kat kedai pajak, kalau kita nak keluarkan, kita punya nak guna duit daripada emas yang kita ada, 12%. Berbanding dengan GCA, kita punya management fee hanyalah 3.5% setahun. Okey, saya lupa nak bezakan pula. Kalau dekat GCA, pengeluaran tunai maksima adalah 85%. Tapi, di kedai pajak, kita setiap kedai pajak ada berbeza dia punya produk yang kita boleh keluarkan. Biasanya maksima adalah 80%. Okey, kenapa GCA tak bagi keluarkan 100%? Okey, kita boleh cari sendiri. Tak ada financial institution yang kalau dia nak beri financing 100% daripada amount cagaran. Okey, kemudian GCA ni dia tiada had tempoh tebusan. Kalau di kedai pajak, tempoh tebusan akan ditetapkan dalam tempoh 6 bulan, 9 bulan, setahun tempoh tebusan. Let's say lah, kita dah simpan dekat kedai pajak melebihi tempoh tebusan. Apa yang akan Tuan jadi? Ikmal, sekejap sorry, saya rasa ada yang still rasa suara tuan tak jelas. Boleh tukar lain tak? Boleh tukar mic lain tak? Maksudnya. Sekejap. Sebab dia bagi saya okey je sebab saya boleh kuatkan saya punya sound. Mungkin ada setengah-setengah device yang kita punya peserta tetamu semua ni, diorang tak boleh dah nak set maksimum untuk kuat dia.
Okey, sekarang macam ni okey tak? Saya rasa okey. So far was loud and clear. Okey. Okey tak yang ni rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan boleh tak bagi respon sikit suara Tuan Ikmal okey tak kalau dia sekarang ni punya mikrofon. Okey, okey jelas sangat. Okey, terima kasih. Terima kasih sebab bagi respon Okey, boleh teruskan Tuan Iqbal. Sorry mengganggu Okey, sekarang macam ni okey eh? Okey, okey, okey sangat. Alright. Okey. Okey, sebab noise cancellation kot. Sebab tadi saya turn on noise cancellation. So Oh, maknanya suara keliling dia tak ada kacau lah. So macam ni better eh? saya rasa ni better. Okey, terima kasih. Alright, sorry eh. Okey, tak apa. Okay, so tadi kita dah explain tentang tempoh tebusan. Okay, contoh dekat kedai pajak, kalau kita dah melebihi tempoh tebusan, pihak kedai pajak akan lelong kita punya emas. Ataupun kalau dia tak lelong kita punya emas, dia boleh ikat kita punya sikris ataupun sitos. Sebab once kita hantar dekat kedai pajak, usually mereka akan ada link dengan sitos dengan sikris. So itu adalah untuk kita buat konsep GCA tapi guna dekat kedai pajak. Alright, ini adalah flow GCA. Dekat GCA, maksudnya apa kat sini? Kita dapat je duit, terus kita decide untuk GCA kan duit. Dapat duit, kita terus beli emas. So, quantum metal akan preservekan emas untuk kita 100%. 100%, lepas tu QM akan auto place convert a gold convert order 85% daripada kita punya cash. Let's say kita buat GCA RM1,000, maknanya kita akan dapat dalam akaun bank kita RM850 1 hingga 5 hari. So, lepas kita dah dapat duit untuk kita berbelanja, emas 100% tu masih ada di akaun PM kita. Okay, so now saya akan buat projection untuk allowance PTPTN dan MARA. Sebab hari ni saya janji dengan saya punya team untuk saya punya fokus GCA, kita akan buat projection allowance PTPTN dengan MARA. Okay, let's say student dapat 6,000 setahun. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita dapat 6,000. So let's say lah kita bukan terus one off 6,000 kita boleh combine buat beberapa kali GCA pun tak apa. Tapi untuk mudah saya explain, RM6,000 kita buat GCA. Bila kita buat GCA, kita akan dapat 85% cash. Maknanya sebanyak 5,100. Mana lagi 900 tu? 900 akan digunakan anggaplah 900 tadi sebagai kita punya post savings. Yang tadi kita dah explain, yang saya dah explain, tak ada financial institution yang nak bagi 100% financing daripada kita punya cagaran. Okay, so management fee dia adalah 3.5% setahun. Maknanya contoh dekat sini daripada 5,100, 5,100 sahaja yang dikenakan management fee. Sebab yang QM beri financing ni adalah 85% sahaja. 85% duit tu akan dikenakan management fee sebanyak 3.5%. So maknanya di sini kita punya fee setahun adalah RM178.50. Okay. So sekarang ni kita nak tahu macam mana GCA ni boleh untung. Walaupun fee setahun RM178.50. So far okay suara saya? Tak ada sangkut Alright, so ini adalah contoh yang kita dah kirakan
anggaplah harga emas semasa beli adalah RM300 per gram. RM300 per gram, kita beli dengan jumlah 6,000, kita akan dapat 20 gram. So, kalau kita ikut balik base kenaikan 10 tahun lepas, anggaran kita boleh cuba target adalah 10% setahun. Okay, sebenarnya kita boleh target lebih. Sebab saya pernah try transfer emas dekat kawan saya, and kawan saya tak ada buat belian apa-apa atau transfer guna duit tu, harga emas meningkat sebanyak 17%. Saya buat pada awal tahun, and hari ini kenaikan 17%. Tapi kita cuba target lah minima 10% setahun. So, kalau 10% setahun, dalam 5 tahun kita akan dapat 50%. 300 tambah 50% akan jadi 450 per gram. Okey, kita ada dekat holding kita GCA ada sebanyak 20 gram. 20 gram kita darab dengan harga emas yang baru, kita akan dapat 9,000. Dulu kita punya value 6,000, tapi dengan kenaikan 50% dalam masa 5 tahun akan jadi RM9,000. Okay, so kita tolak dengan daripada value RM9,000, kita tolak dengan management fee sebanyak RM892.50. Macam mana kita dapat RM892.50 ni? Sebab 85% duit yang kita dah dapat darab dengan 3.5% darab dengan 5 tahun. Okay, so dari situ kita akan dapat RM892.50. Pembiayaan yang kita dapat daripada QM adalah RM5,100. So kita tolak RM9,000, tolak management fee, tolak juga dengan pembiayaan, kita akan dapat net cash out sebanyak RM3,007. Okey, boleh bayang kita simpan hanyalah RM900, tapi lagi 5 tahun bila kita nak keluarkan, kita nak terminate. Apa maksud terminate? Maknanya kita dah tak nak guna fasiliti GCA. Kita dah rasa suka dengan untung kita dah puas, kita boleh terminate, dan jumlah yang boleh dikeluarkan adalah sebanyak RM3,007.50. Okey, ini adalah kita punya, saya buatkan sedikit perbandingan dengan RM900 tu, kita letak, kita diversifykan aset dekat 3 tempat yang berbeza. Kita buat anggaran. Kalau dekat GCA dengan modal RM900 dapat berapa? Kalau di GSA kita simpan emas dengan RM900 kita dapat berapa? Kalau di ASB kita dapat berapa? Alright. So, kalau kita buat GCA, let's say kita boleh simpan RM900. Maknanya kita akan dapat 20 gram. Okey, itu hanya contoh. Kalau dekat GSA, kita boleh simpan 3 gram. Kalau dekat ASB, daripada RM900 dia akan jadi 900 unit. Sebab unit trust dia harga kekal dia adalah RM1 untuk ASB. Okay, so saya buat anggaran untung bersih next 5 years. In the next 5 years, kalau GCA kita manfaatkan daripada kita simpan sahaja RM900, tapi kita punya value of asset adalah 20 gram, kita dapat RM2,107. Kalau dekat GSA, kita simpan 3 gram, untung bersih kita adalah RM450. Kalau ASB, kita anggaplah kita punya dividen around 4% sehingga 7%, sebab itu adalah histori dalam 10 years kan. So saya anggap dalam untuk ASB RM195 kepada RM360. Even ASB pun kita dah simpan lama-lama, masih tak boleh melangkaui untung bersih dengan emas. Apatah lagi kalau kita manfaatkan GCA. Okay, QM ni adalah dia sudah menyediakan innovation yang terbaik untuk student. So, bersyukurlah kalau kita muda-muda sudah kenal dengan quantum metal. Okay, so kita dapat lihat dia punya kenaikan adalah 234% untuk GCA, 50% untuk GSA, 22 hingga 40% untuk ASB. So, kita dapat nilai. Jadi, kita boleh nilai sendiri mana platform yang paling sesuai
untuk kita diversifykan kita punya aset ataupun kita nak manage kita punya duit PTPTN ataupun MARA. Okey, boleh lihat kenaikan 234%. Silap-silap kita dah boleh guna duit tu untuk bayar semula pinjaman PTPTN ataupun MARA. Okey, so sekarang kita nak buat penetapan matlamat kita sebagai pelajar. Okey, first kita kena kenal diri kita dulu. Adakah kita seorang yang konservatif? Adakah kita seorang yang moderate? Adakah kita seorang yang agresif? So apa maksud dia? Kalau kita seorang yang konservatif, kita mesti letak mindset yang kita boleh jadi kilowatt dengan bantuan GCA dalam tempoh 20 tahun. Kalau kita seorang yang moderate, kita mesti target kilowatt dalam tempoh 15 tahun. Kalau kita seorang agresif, kita kena target untuk jadi kilowatt dalam tempoh 10 tahun. Alright, okay, ini adalah saya punya pengiraan berdasarkan harga emas hari ini ataupun in future dalam tempoh yang terdekat. Kalau kita seorang yang konservatif, kita mesti mampu simpan RM40 hingga RM43 sebulan. RM40 hingga RM43 sebulan ni apa? Ini adalah 15%. Okey, maknanya dekat kita punya account bank, kita mesti ada 100% amount tu, tapi kita punya 15% adalah 40. Kalau moderate, kita kena simpan 100 hingga RM107 sebulan. Kalau kita seorang yang agresif, kita boleh mampu simpan 200 hingga 213 sebulan. So dari sini kita kena tentukan kita adalah pelajar yang mana satu untuk kita manfaatkan GCA. Tuan Iqmal, boleh ni tak? Boleh buatkan lagi volume dekat mic tu tak? Sebab ada tadi okey, lepas tu suara makin slow. Ada yang bagi tahu dekat dalam ruangan chat ni. Jadi apa? Saya rasa ramai yang cakap slow lah suara Tuan Iqmal. Boleh adjust sikit? Saya okey, jelas tak? Okey, sekarang okey. Semoga dia tak auto. Saya baru perasan dia automatically adjust microphone volume. Oh, right. Okay. Okay, tak apa. Okay, saya okay, ni dah maksimum saya pasang. Hopefully dia tak jatuh lagi. Kalau ada jatuh lagi nanti inform semula. Tadi sampai part mana suara saya tak jelas, so saya boleh repeat balik supaya kita boleh faham. Saya rasa apa slide yang ni lah, start slide yang ni. Slide yang saya tadi Okay, sekejap yang ni Okay, so ni kita buat penyetapan matlamat untuk pelajar untuk kita bijak berbelanja dalam tempoh 2 tahun. Okay, so saya buat 3 group type of student. Kita mesti ada yang konservatif, moderate dan agresif. Kalau student tu konservatif, mesti mampu simpan 40 hingga RM43 sebulan. Kalau student tu adalah moderate, mesti mampu simpan 100 hingga RM107 sebulan. Kalau student tu seorang yang agresif, dia ada duit lebihan yang sebanyak 15% memang tak nak gunain long term, RM200 hingga RM213 sebulan. Okay, so berapa banyak amount yang perlu student tu masukkan ke dalam GCA? Okay, kalau student tu seorang yang konservatif, minima yang kena ada dalam tempoh 2 tahun, sebulan mesti simpan minima 0.833 gram. 0.833 gram, anggaran hajinya adalah RM267 hingga RM285. Kalau seorang yang moderate, sebulan minima dalam 2 tahun kena mampu simpan 2 gram. 2 gram amount dia around RM667 hingga RM709. Kalau seorang yang agresif,
Macam saya target dalam tempoh 2 tahun daripada tarikh saya join QM, saya mesti kena ada 100 gram in 2 years. Okay, even as student, saya cuba untuk kita kumpul 100 gram dalam gold convert account kita. So maknanya sebulan minima saya kena buat berapa? Sebulan minima saya kena buat 4.167 gram. Maknanya dalam bank account saya kena prepare RM1,500. RM1,500 mesti kena ada dalam account bank. Perlu ke setiap bulan kita dapat 1,300 lebih ni? Tak. Just kita kena ada dalam account bank kita minima 1,333. Tapi kita tak perlu pun cari income, memang kita digalakkan lah untuk cari income. Tapi apa yang saya nak kata di sini, kita kena ada minimum amount tu dalam bank kita. And then 15% adalah duit lebihan yang kita tak nak guna. Rujuk slide tadi. Sekejap ya, saya cuba ni. Okay, slide ni kita boleh buat rujukan. Maknanya dalam sebulan tu kita mampu simpan berapa. Alright, ini adalah saya punya testimoni diri sendiri. Okey, daripada sini kita dapat lihat holding inventory saya sudah ada 83 gram. Okey, saya register pada 31 Mei 2022 dan ada lagi baki 16.57 gram untuk capai 100 gram pertama di GCA. 6 bulan lagi baru genap 2 tahun. So maknanya dekat sini kita boleh target untuk dapat lebih daripada kita punya target yang sebenar. Macam tadi saya targetkan untuk saya punya team, cuba target dalam tempoh 2 tahun, kita boleh dapat 20 gram ataupun 50 gram. Kalau kita seorang agresif, cuba usaha untuk dapatkan 100 gram. Okay. Alright. So, third produk yang saya nak explain adalah Gold Asset Enhance. So, Gold Asset Enhance ni adalah satu produk yang kalau kita dengar dekat luar, beli 10 gram, dapat 100 gram. Okay, dia macam benda ni lah yang selalu jadi bualan dekat Facebook, dekat Twitter, dekat TikTok, orang selalu persoalkan Gold Asset Enhance ni seperti satu ilmu yang songsang sebab dia tak galakkan kita membuat pelaburan melalui pinjaman. Okay, tapi sebenarnya dekat sini kita dah ada banyak testimoni yang kita dapat untung lebih banyak berbanding kita simpan emas biasa. Sebab tu namanya adalah akaun gandaan emas. Kita punya pelaburan menggunakan konsep pembiayaan tawaruk murabaha. Tawaruk murabaha ni adalah satu konsep di mana pembiayaan syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi yang melibatkan gharar. Okay, so saya pernah terbaca dekat komen sebelum ni, saya masih ingat waktu kecaman bila ada klien ni dia terminate dalam loss position. Okay, ada seorang ni dia komen dekat mana QM punya lombok emas kalau betul dia boleh bekalkan banyak emas. Dari mana dia dapat duit? Dia nak bekalkan. QM ni sebenarnya pembekal emas ke pembekal pinjaman? Okay, so saya nak tunjuk dengan siapa yang QM dapat bantuan untuk kita hasilkan projek Gold Asset Enhance. Okay, so pelaburan emas kita adalah inovatif dengan kerjasama The Perth Mint Australia. Okay, The Perth Mint Australia ni lah yang akan bekalkan berkilo-kilo emas kepada QM. Kalau sekarang kita dah ada upgrade yang baru, kita dah ada Besra Gold. Kemudian untuk financing, QM ni ada kerjasama dengan London Bullion Bank. Okay, dekat Gold Asset Enhance ada dua produk, iaitu satu GAE 10, yang kedua GAE 5. Okay, dari sini kita dapat lihat untuk GAE 10, modal yang dia fix adalah 250 USD, kemudian dapat financing tawaruk sebanyak 2,250.
So maknanya total pelaburan, value pelaburan kita adalah $2,500. Bukan lagi $250. Okay. So dekat sini, satu unit modal kita lagi 9 unit adalah 9 unit daripada pembiayaan. Okay, contoh kita beli 10 gram, QM akan bantukan kita buat financing yang kita tak dapat free lah, kita kena pulangkan balik. Okay, bila kita pulangkan balik dekat Quantum Metal, bila kita dah tak nak guna facility GAE. Okay, bila kita dah dapat amount value yang untung dengan net cash out yang tinggi, once kita terminate, kita akan pulangkan semula 2,250 ni. Apa yang kita ambil, kita akan dapat untung atas 2,500 dan juga kita punya modal asal 250. Okay. Kalau GAE 10 ni mungkin agak mahal untuk student. Tapi kita ada second option which is GAE 5. GAE 5 kita punya modal hanyalah 25 USD. Saya explain dalam bentuk USD sebab kalau kita nak depends pada ringgit dia akan sentiasa berubah. Takut ada orang akan persoalkan kenapa harga berubah-ubah ni. Sebab kita punya ringgit. Kita punya ringgit makin turun. Okay, so macam ni contoh. Daripada kita punya modal $25 and then QM akan bagi financing 25 darab dengan 4. 25 darab dengan 4 akan dapat 100 USD. 100 USD inilah pembiayaan daripada Quantum Metal. Okay. So kalau let's say kita ada 1 gram modal, QM akan tambah 4 gram. So tadi kita dah cerita tentang modal asal, tapi kita nak cerita pula tentang profit rate. Profit rate ni dalam bahasa mudahnya adalah kos upah, management fee. Okay, so management fee ni untuk GAE 10 kita kena bayar in advance upfront fee 78.75 USD. Untuk GAE 5 kita tak perlu bayar secara advance, kita akan bayar once kita nak terminate kita punya GAE 5. Dia punya profit rate adalah 3.5 USD. Okay, 78 USD ni dikenakan dekat pembiayaan yang mana satu? Dikenakan untuk management fee yang mana? Dikenakan untuk yang 9 unit ni sahaja. Okay, QM ni kita tak dapat QM sebab hari tu ada satu perbincangan lah dalam grup yang saya nampak. QM ni dapat untung atas pembiayaan ke? Tidak. QM dapat untung semasa kita nak gunakan fasiliti GAE. Okay, kita guna 2,500 ni untuk beli emas, QM dapat untung daripada situ. Okay, bila kita nak terminate, QM dah tak dapat untung. Walaupun untung kita tinggi pun, QM tak dapat manfaat tu. QM hanya dapat manfaat semasa kita beli emas. Okay. Company dekat contoh investment company yang saya pernah join sebelum ni, which is Luna. Luna ni adalah satu company cryptocurrency. Kalau kita nak withdraw cash, dia akan kenakan fee berdasarkan jumlah yang kita terminate. Okay, untuk bahasa kita nak jual akan 1,000. Dia tak kenakan fee semasa dia dapat fee, dia dapat untung daripada kita punya pembelian emas 2,500 dengan 125 USD. So ini dapat menjawab persoalan lah kalau ada yang terfikir QM ni buat duit daripada pembiayaan tawaruk. Sebenarnya tidak. QM adalah pembekal emas, jadi dia dapat untung daripada jualan emas dia. Okay, so walaupun kita punya kos upah nampak seperti mahal, tapi sebenarnya untuk sehari sebanyak untuk GAE 10 sebanyak 0.22 USD. Kalau dekat GAE 5 pula lagilah rendah, 0.0096 USD. So perlu tak kita risau dengan profit rate ni? Tidak perlu. Okay, 78.75 ni kita tak perlu bayar terus, semuanya akan burn. Dia tidak akan burn. Okay, contoh saya bagi contoh ya, 6 bulan. Katakan 6 bulan baru untung.
katakan 6 bulan baru untung, kita masih dapat refund sebanyak 38.83. Okey, maknanya kat sini kita tak burn lah 78.75. Makin singkat kita punya duration untuk whole GAE, makin banyaklah kita dapat refund daripada USD. Yang ni profit refund ya. Yang ni akan ditekankan untuk kelas calculate your profit. Okay, so now kita nak buat sedikit perbandingan GSA dengan GAE 10. So sekarang kita nak tahu apa beza GSA dengan GAE 10 dengan modal yang sama. Saya letak contoh, modalnya adalah RM5,000. Okay, let's say kita ada RM5,000. Katakan harga beli adalah RM320 per gram. Okay, saya akan samakan ya GSA dengan GAE. Spread ini berbeza, tapi untuk kita mudah faham, saya akan samakan dua-dua. Okay, let's say kita ada RM5,000, kita akan dapat 15.625 gram dekat GSA dan dekat GAE 10X kita akan dapat 156.25 gram. Okay, so let's say lah bagi beberapa bulan harga emas daripada RM320 meningkat kepada RM350. Okay, macam tadi pagi pukul 7, Rio dekat kita punya group nak terminate account. Masa tu GSA sudah cecah RM340 untuk harga belilah. Okay, tapi imagine kalau harga jual adalah RM350 per gram. Kita punya untung, kita just boleh je tolak 350 tolak dengan 320. So senang untuk kita kira, maknanya untung untuk setiap gram adalah RM30. So kalau untung kita RM30 setiap gram, kita darablah dengan amount yang kita ada. Kita punya value of asset ni. So kita akan dapat untuk GSA kita akan dapat untung RM468.75 dan juga GAE 10 kita dapat untung RM4,687.50. So dekat sini kita nampak ya perbezaan untung di GSA dan juga GAE 10. Kita dapat untung yang lebih berganda. So dengan modal yang sama, tapi bila kita nak keluarkan ataupun kita nak check value, dekat GSA value kita akan jadi daripada RM5,000 kepada RM5,468. Kalau GAE 10 daripada value RM5,000 semasa termination kita akan dapat value RM9,687.50. Okey. Okey, dari sini kita dapat lihat dengan modal RM5,000 yang sama tetapi dan juga harga yang sama tetapi untung per gram yang dengan yang sama kita akan dapat untung yang berbeza. So kalau dekat GSA kita akan dapat 400 lebih. Kalau dekat GAE kita akan dapat 4,000. Okay, so now kita nak cuba perbezaan kalau kita nak target nak untung 100% daripada modal RM5,000. Apa maksud kita nak untung 100% dari modal RM5,000? Contoh kita invest RM5,000, at the end of the day, bila kita nak jual, kita nak make sure value of our asset is RM10,000. Maknanya kita nak dapat RM5,000 lagi. So let's say, harga emas adalah 320 dekat GSA dan juga dekat GAE 20. Okey, bila kita nak jual, berapakah required harga yang diperlukan untuk kita untung 100%? Okey, so kalau kita nak untung 100%, kena double lah. Daripada 320, double 100% akan jadi 640. Kalau daripada GAE 10, daripada harga 320, kena jadi RM352. So far ada sangkut-sangkut tak? Risau pula sebab saya
Macam tak dapat respon pun. Okey, okey. Alright. Okay, thank you respon. Okay, saya sambung ya. Okay. Kalau GSA required amount yang kita kena tunggu adalah kita kena tunggu hingga 640%, RM640 baru kita untung 100%. Tapi kalau GAE 10 untuk kita untung 100% daripada RM320 kita kena tunggu hingga RM352 sahaja. Okay. So dekat sini berapa persen kenaikan harga emas yang kita kena tunggu? Kalau dekat GSA kita kena tunggu 100%, tapi kalau dekat GAE kita kena tunggu 10%. Sebab tu kita selalu dengar harga emas naik 1% kita untung 10%. Tapi kalau harga emas naik 10% kita boleh untung 100%. Okey, ini adalah untuk kita faham berisiko GAE. Okey, seperti yang kita tahu, bila kita nak invest, kita punya aim adalah untuk kita dapatkan untung. So, maknanya kalau kita dalam loss position, kita jangan terus nak terminate. Sebab let's say harga emas kita tengah naik, kita tengah rugi 1%. Berapa dia punya boleh rugi ni kat sini? Kalau dekat sini, around 10% kita boleh rugi. Tapi kalau harga emas turun 10%, berapa yang kita boleh rugi? Kita boleh rugi 100%. So, kalau tuan-puan pergi terminate semasa account GAE dalam loss position, habislah kita punya capital. So, apa yang kita boleh buat, katakanlah harga emas tengah rugi, apa yang kita boleh buat, kita hanya perlu tunggu untuk naik kembali. Okay, ini term dia adalah holding power. Okay, jangan risau, dekat GAE, kita tak ada margin call. Kita simpanlah beberapa tahun. Semalam saya ada juga buat sedikit calculation. Let's say lah, saya ada hold saya punya GAE lebih 2 tahun. Adakah ia akan sentiasa rugi? Tak. Masih ada possible untuk dia cover kita punya management fee dan kita dapat untung. Cuma untung kita tu akan lebih rendah. Around 4% ke 10% sahaja. Itu kalau kita hold GAE lebih lama. Sangat tak digalakkan lah. Okay, sebab tu kalau kita nak invest GAE, kita kena memahami risiko, kita kena tengok kepada trend. Biasanya trend ni akan update lah dekat dalam group. Bila ramai beli, itu adalah salah satu kita punya signal untuk beli. So, bila kita dah profit, so let's say dekat sini, harga emas naik 1%, kita akan untung 10%. Kalau harga emas naik 10%, kita akan untung 100%. So masa tu kita dah lihat macam tu, immediate kita lakukan termination. So sekarang pun dah 9:55. Sekarang adalah untuk sesi Q&A. Ada tak yang nak tanya apa-apa? Okay, kalau ada soalan bolehlah tulis di ruangan chat ataupun just on mic anda dan tanya direct kepada Tuan Ikmal kita. Jadi, siapa yang masih ada soalan ataupun ingin tahu lebih lanjut ke pasal suatu perkara ataupun produk, ada ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Apa khabar Tuan Najmi? Apa khabar juga kepada speaker kita Tuan Ikmal. Ni Abang Jo. Ya, Abang Jo. Okay, nak tanya soalan untuk Tuan Ikmal lah. Okay. Mungkin tak berkenaan dengan produk, tapi nak tanya macam Tuan Ikmal sekarang ni masih lagi student kan? Ya betul. Okey, Abang Jo nak tanya, macam mana Ikmal sebagai student ni, secara keseluruhannya Ikmal melihat yang student ni dia boleh menerima idea untuk menyimpan emas pada zaman sekarang.
Sebab pada masa zaman-zaman kita orang dulu tak ada orang yang menyampaikan kita kena simpan emas ni kan. Tapi macam mana sekarang ni? Macam mana Ikmal ah, membuka idea tu, buka minda kawan-kawan ni supaya menyimpan emas? Boleh sharing? Okey, saya akan terima kasih untuk soalan tu ya, Brother Joe. Rasanya macam ada follow kat TikTok kan ni. Saya macam. Okey. So cara untuk saya attract student macam mana untuk mereka terlibat dengan quantum metal adalah kita tunjukkan result. Okey, kita kena tahu kita punya market, kita punya klien ada pelbagai jenis. Ada yang jenis nak tengok result, ada yang nak tengok proses. Kalau saya punya majoriti kawan, alhamdulillah mereka mereka jenis yang nak tengok proses. So cara saya tunjuk proses, saya tunjukkanlah kita punya simulation untuk GCA. Okey, sebab saya sendiri pun dah buat juga daripada awal. So apa yang saya perlu buat adalah saya tunjuk dekat kita punya account GCA, dekat holding inventory tu. Kita tunjuklah down payment berapa, kita tolak juga dengan convert untuk kita dapatkan untung. So kita tunjukkan juga formula. Kenapa daripada contoh kita beli emas RM100, tiba-tiba turun ke RM93. Lepas tu kita tunjuk juga, kita bagi testimoni daripada parents lah. Kalau dulu tak semua benda digital, semua benda mostly orang akan fokus kepada emas fizikal. Kita tunjuk balik, cuba tengok dekat kita punya parents, ada tak bila emergency mereka gadai emas mereka. So nampak tak kat situ apa kelebihan kita fokus kepada gold investment. Okay, untuk elak belanja hangus, saya akan fokus sebab kita akan guna satu term di mana daripada aset 100% kita ubah kepada 185%. Itu adalah satu yang saya suka tekankan kenapa student kena buat. So kemudian kita sebenarnya bukan sahaja nak menjual emas, kita adalah sell kita punya solution. Kita tunjuk apa solusi daripada quantum metal yang kita boleh tuju kepada student. Macam saya, kalau dulu dekat Malaysia ni kita selalu ada satu stigma yang kalau kita sambung belajar je, budak ni nak kumpul hutang. So alhamdulillah kita ada new solution di mana kalau kita nak sambung belajar, kita tak kumpul hutang, kita sebenarnya kumpul emas. Okay, so itu adalah macam satu jawapan bila kita nak manfaatkan apa, kita nak sambung belajar tapi kita dapat elak daripada kumpul hutang. Okey, tadi ada satu soalan saya baca, student macam mana dapat GAE 10? Okey, sebenarnya student ni kita kena tengok dia ikut mindset juga kepada student. Kadang kita ingat student tu macam susah sangat je. Tapi sebenarnya diorang banyak je kita berbelanja untuk shopping apa semua, dan nak setahun tu hampir 1,000 lebih. Kalau kita tengok kita punya student, contoh dekat saya punya universiti, ramai yang guna iPhone yang latest-latest. Okay, kita bukan nak cakap tentang dia punya lifestyle, tapi kalau dia seorang yang berfikir ke depan, possible je untuk student dapat GAE 10. Macam saya punya student, untuk saya punya klien mostly fokus kepada GAE 5. Bila mereka dah nampak potensi dekat GAE, mereka akan slow-slow pergi ke GAE 10. Kalau mereka tak target untung, saya akan targetkan kenapa kena purchase satu unit GAE. Niatlah untuk kita sekadar layakkan diri jadi introducer. Sebab once kita jadi introducer, kita akan dapat cashback. Kita akan dapat GSA cashback 0.5%. Dekat GAE kita akan dapat 1.5% untuk GAE 5, dengan GAE 10 kita akan dapat 2%. Dekat situ kita nakkan manfaat daripada first investment. And majority mereka yang sudah terlibat dengan GAE 10, once mereka try, mereka nak cuba lagi. Sebab ramai under saya yang invest 1,400 je, tapi bila kita kurangkan, kita terminate, dapat amount 1,400.
Jelas tak suara saya? Tiba-tiba risau pula tengok mic mic ni. Jelas, jelas. Okay, Alhamdulillah. Okey, lepas tu ada next soalan, apa tips nak student buat dapat memanjat tangga level QM? Yang ni pada saya dia kena tengok kepada macam yang saya cakap tadi lah, kita tunjuk kita punya hasil. Saya rasa itulah satu bila kita tunjuk hasil, student ni akan nampak tahu big why kenapa dia kena naik level dalam QM. Macam sekarang bila saya dah jadi consultant, ada masa saya akan cuba tunjuklah saya punya payout statement kepada saya punya group. Saya punya cashback daripada buat GAE, buat GCA. So dekat situ baru student akan berusaha lah dia nak panjat dalam level QM. Macam sekarang saya tengah usaha untuk develop pula saya punya client untuk jadi dealer consultant. So far ada lagi next soalan? Ada ke lagi nak bertanya kepada Tuan Ikmal? Sebab saya tengok Tuan Ikmal ni memang daripada persepsi student memang banyaklah kita boleh belajar daripada situ. Sebab kita orang ni antara konsultan yang lain ni sebenarnya aim juga macam student kan. Tapi mungkin kekurangan tips dan juga mungkin persepsi daripada student tu kita orang kurang faham kan. Jadi Alhamdulillah lah malam ni kita boleh belajar sama-sama dengan Tuan Ikmal. Boleh belajar insyaAllah lah. Kot-kot lah kita ada klien kita yang student kan. Dan bolehlah kita pakai teknik-teknik Tuan Ikmal kan. Macam Kak Amira memang banyak student juga dekat dia punya klien tu. Jadi masing-masing ada cara masing-masing. Saya tengok pun saya memang tengok masing-masing tu buat cara memang berkesan lah. Saya pun insyaAllah akan pakai juga tips-tips yang Tuan Ikmal bagi. Alhamdulillah. Jadi setakat ni ada lagi ke yang ada soalan berdasarkan macam mana topik kita pada hari ni lah. Know your product. Ada yang kurang jelas lagi ke ataupun ada yang nak tambah ke? InsyaAllah boleh bagi tahu. Jadi kalau tiada dan kita insyaAllah kita boleh habiskan kelas kita pada awal sikit lah pada hari ni. Ada soalan ke? Kita panjang lagi masa tapi it's okay. Kita boleh belajarkan lagi sikit. Kalau untuk orang baru, better promote GCA or GAE. Ini subjektif. Mungkin Tuan Ikmal boleh jawab lah. Sebab orang tu siapa orang yang dah bekerja ke, student ke kan, kita subjektif jugalah. Tapi kalau Tuan Ikmal macam mana? Okay, bekerja next buat join, next nanti buat plan join dulu. Okay. Kalau untuk saya as student, saya punya first cara untuk buat marketing dalam QM adalah saya tak terus fokus kepada GAE sebab sekarang ni bila orang pandang GAE, GAE ni adalah satu macam modal yang besar tau. So biasanya student akan agak skeptical dengan GAE ni. And then diorang ni biasanya risau kalau setiap bulan wajib buat. Okay, sedangkan sebenarnya kita punya komitmen tu adalah kita punya berdasarkan kita punya poket lah. Contoh macam tadi saya letak nak buat simpan 20 gram ke 50 gram ke 100 gram ke. Okay, first saya akan promote pada GCA dulu. Tapi kalau kita punya circle adalah orang-orang yang memang seorang yang macam mana macam saya ada satu klien yang student, saya punya first product yang saya promote adalah GCA. Tapi since dia datang daripada family yang memang orang-orang finance, yang akak dia ambil Islamic Finance. So bila saya explain GAE, dia terus suka kepada GAE dulu. Benda ni memang subjektif kepada setiap orang. Kalau kita punya circle orang-orang yang boleh terima calculation, boleh faham konsep financing dengan baik, kita promote terus kepada GAE. Tapi kalau student ataupun mereka yang belum faham sangat,
fokus dulu pada GCA. Jangan fokus terus pada GAE. Sebab kita risau benda ni akan jadi skeptical ataupun orang akan terus risau kenapa kalau in short term beli-beli je tiba-tiba dah terus tengah loss. So pada saya better buat ajar dulu GCA. Tapi sebelum jadi dealer, kita tak akan dapat commission kan kalau downline join GCA. Commission ni dapat untuk setiap produk. Kita dapat dekat GAE, GCA dan juga GSA. Melainkan kalau awak punya klien adalah introducer. Kalau awak introducer dan sama-sama level introducer, commission tu memang akan terpotong. Tapi kita kena pasang balik niat lah, kita cuba at the same time kita kena cuba jaga juga kebajikan kita punya klien. Jangan terus memaksa untuk pada GAE. Sebab kita risaulah kadang-kadang student ni kan ada juga yang jenis terlalu tamak. Biasa kadang-kadang student-student ni saya akan cuba cool down lah dia punya perasaan tu untuk GAE. Ada lagi tak soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh tak nak tengok slide yang bahagian GCA yang ada tiga tabung haji yang ada tiga kolom tu kan? Okey, sekejap Hmm. Yang GCA kan? Yang GCA, yes. Okey, saya start dengan yang ni konservatif. Saya nak tahu yang kenaikan yang bawah tu, yang 200% kenaikan tu. Saya macam kurang faham sikit yang tu. Boleh terangkan Sekejap, sikit? yang mana ya? Yang ada tabung haji, ada Oh, GSA dengan okey, GCA. okey, okey. Okey, sekejap. Yang ni ke? Yes, yang bawah tu. Yang kenaikan untuk 234 ni dia tengok macam mana dia punya kiraan dia. Oh, Boleh ni saya explain punya, sikit? okey. Saya punya calculation adalah daripada untung bersih adalah 2107 kan. Saya anggapkan modal yang 15% ni adalah amount kita punya investment, kita punya duit yang kita letak. Okey, sebab kalau kita nak kira untung, kita nak kira untung GE, mesti kita akan kira daripada modal asal. So anggapkan modal asal kita RM900. So RM2,107.5 bahagi dengan 900 darab 100%, kita akan dapat 234. So modal asalnya adalah 900. Ni tu modal Ya, saya dah ditolak. anggapkan Dah ditolak ke maksudnya dah tolak 15% ke ataupun belum? RM900 ni adalah 15%. Oh, okay. Alright. Thank you. Okey. Okay, ada soalan lain ke yang boleh kita ajukan? Kalau ada soalan, just tulis sajalah di ruang chat ataupun open saja mic anda. Tak ada masalah, kita santai-santai je kan soalan-soalan. Macam, terima kasihlah kepada Tuan Imran tadi bertanya. Sebab apa, kita pun kena kuasai lah benda-benda yang pasal perbezaan kalau kita simpan di sini sana kan. Sebab itu adalah satu benda yang base knowledge kita untuk kita bagi tahu pada bakal klien kita kan. Okey, jadi Satu lagi. ada lagi ke? Satu lagi, kalau untuk GCA ni, kita kan dah ambil balik 85%. Faham saya betul ke kita akan bayar balik yang 85% tu? Maknanya perlu ke tak kita bayar 85% ya?
maksudnya nanti bila kita tak ada komitmen untuk masukkan ataupun nak setiap bulan kita masukkan untuk cukupkan balik 100% kan. Tapi 85% tu kan kita dah ambil. So Ya. 85% tu bila kita nak terminate tu, adakah kita akan bayar balik ataupun kita akan dapat juga? Okey, dekat sini bila kita manfaatkan fasiliti GCA, kita guna konsep tawaruk sama juga macam GAA. Pembiayaan ni maknanya dia ibarat bagi pinjam kepada kita awal-awal. So, once kita nak terminate, kita ada dua option. Sama ada kita nak terminate keluarkan net cash out saja yang baki selepas tolak pembiayaan, ataupun kita bayar semula pembiayaan yang QM dah pulangkan dekat kita awal dulu. Lepas tu daripada holding inventory, dia akan immediate masuk ke GSA. So kita akan dapat balik 20 gram ni dalam akaun GSA kita. Okey ke? Jelas tak? Jelas. So yang 5,100 tu dia Ya. akan tolak ke nanti last dan kita akan dapat amount yang 3,000 sajalah maksudnya. Ya, 3,000 ni kita tolak daripada 9,000, kita tolak management fee, kita tolak duit yang kita dah dapat. Kalau QM bagi balik dekat kita 5,100, rugilah QM. Dia ibaratnya macam tu. Oh, So okey, kita tak faham. perlu ni. Kita dia optional. Sama ada kita nak pulangkan ataupun tak. Tapi kalau saya as student, saya tak pulangkan sebab saya punya matlamat nak GCA ni sebab kita nak once kita dah graduate daripada degree, kita boleh bayar balik pinjaman daripada macam net cash out ni untuk pulangkan allowance PTN ataupun MARA. Oh, okey. Baik, terima kasih. Sama. Terima kasih Tuan Imran. Okey. Jadi ada ke soalan lagi sebelum kita akhiri kelas kita pada malam ini? Untuk yang masih tak clear ataupun ingin tanya, bolehlah bertanya. Ada Ya, okey ke semua? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tuan Ismail. Saya Ya. nak bertanya berkenaan GCA. GCA. Berkenaan GCA, macam yang tadi juga soalan dia lebih kurang lah. Cuma saya tak berapa nak faham. Okey, contoh macam yang kita untuk GCA tu, dia tak semestinya kita akan tunggu sampai 5 tahun kalau kita nak terminate kan. Betul. Maksudnya dia akan ikut apa yang kita punya masa-masa. Contoh kan masa kalau kita buat GCA tu harga emas 60 USD. Dan sekarang macam kita tengok harga emas 67 kan. So kalau kat situ kita dah ada untung, jadinya kita boleh terus terminate lah. Oh. Okey, Puan, boleh tak saya nak jawab soalan ni? Sebab saya pun baru ada pengalaman terminate GCA. Jadi macam ni Puan, saya ada beli hari tu dan saya ada buat GCA lah pada bulan 8. Okey, bulan 8 tu, and then after 2 bulan dah untung tau untuk unit GCA saya masa tu. And then bila dah untung tu, saya rasa macam saya nak pakai duit tu kan. And then dah untung, then tak ada masalah pun untuk kita terminate anytime. Sebab dah untung kan. Jadi tak perlu risau apa-apa. Sebab dia dah cover kita punya charge untuk management fee, untuk kita punya anything lah yang patut kita cover balik macam spread 7% kan. Itu pun di cover balik, dan selepas je pada tu then kira untung. Dan saya masa tu untung dalam 100 lebih. Let's say masa tu kan dia naik tu just ngam-ngam untuk saya keluarkan dan saya gunalah sebab masa tu saya memang memerlukan. Jadi tak ada masalah untuk terminate anytime. Itu untuk GCA. Tapi itu adalah tak sama matlamat dengan semua orang ataupun orang-orang lain kan. Ada yang orang dia akan target 5 tahun baru dia keluar. Ada yang orang dia target 10 tahun dia baru keluar.
Tapi kita ikut as kita punya target sendiri dan juga kita punya keperluan. Jangan kita samakan dengan orang lain, tapi kita boleh pakai idea orang lain, tak ada masalah pun. Dan macam Tuan Iqbal cakap lah tadi, macam dia ada 3 jenis ni kan, 3 jenis orang, yang agresif, yang konservatif. Jadi kita kena detect dulu, kita ni yang jenis macam mana. Kalau macam saya agresif. Tapi tak adalah garang, tapi saya memang saya tak kisah sangat pasal risk. Jadi macam tu. Kiluan pun kita target lagi cepat. Macam tu. Ya. Faham. Okay, alright. Terima kasih sebab tanya. Ada lagi ke soalan? Maaf, ada satu lagi soalan nak tanya. Tapi Ya. dia tak berkaitan dengan ni lah. Berkaitan dengan akaun proxy dia ni. Boleh tanya ke? Account apa Akaun dia? proxy ni. Akaun proxy. Proxy. Okay. Okey, untuk akaun proxy ni kita dah tak boleh transfer ke akaun ni kan? Akaun emas kan? Okey, saya tolong jawabkan. Okey, macam ni. Akaun proxy ni maksudnya akaun untuk orang lain lah. Maksudnya under kita letak, let's say wife saya ataupun ayah saya, bawah saya kan. Lepas tu dia orang dah membeli JE untuk kita naikkan diri kita untuk untuk ke arah dealer kan. Okey, tak apa. Lepas tu dah untung. Dia orang dah untung. Lepas tu macam ni dia nak transfer balik kat kita kan. Lebih kurang macam tu lah maksud dia kan. Ya, betul. Okey. Saya bagi cadangan lah. Kalau macam Puan dah untung dekat akaun proxy tu, Puan buat pengeluaran pergi ke float dulu. Lepas tu float tu kita ada satu cara je sebenarnya. Daripada float tu keluar kat bank, daripada bank kita transfer balik dekat kita punya account. Let's say macam tu. Sebab kalau kita transfer by JSA, dia akan dikenakan 7% spread tu. Jadi kat situ pun kita telah dikenakan spread tu, jadi kuranglah sikit keuntungan kita yang JE tu kan. Kita dah terminate, kita dah tunggu lama, lepas tu kita kena charge lagi daripada JSA tu. Sebabkan hanya untuk kita nak transfer JSA daripada akaun proxy ke akaun kita. Jadi saya rasa benda tu untuk elakkan benda tu kan, tak nak kena spread daripada FA for akaun dia ke kita tak boleh. Daripada akaun FA dia keluarkan, daripada akaun dia bagi kat kita. Macam tu. Dia memang kena pakai cara tu. Maksudnya dia memang kena maksudnya akaun proxy ni dia kena uruskan akaun dia sendiri juga dulu, baru dia boleh transfer secara transfer duit biasa lah untuk kita. Betul. Ya, betul Puan. Dia tak boleh guna akaun DSA dengan akaun bank lagi lah. Maksudnya saya di sini kita tak boleh guna akaun untuk akaun emas tu lah. Boleh tu boleh, tapi kalau Puan sanggup dikenakan spread, then tak apa, tak ada masalah. Sebab ada yang jenis yang akaun-akaun consultant ataupun rakan-rakan saya kan, dia orang tik untuk masuk terus ke JSA kan. Contoh commission ke apa kan, masuk terus ke JSA. Dan daripada JSA tu boleh lah nak transfer JSA to JSA. Tapi kalau macam JAE ni dia tak terminate terus ke JSA dah. Dulu yes, tapi sekarang dah tak ada. Dia akan terminate float ataupun account bank. Whether which one lah, mana-mana pun tak apa. Itu sebab saya baru perasan, sebab sebelum ni ada account tu kan. Lepas tu sekarang ni dah tak ada. Tu yang nak tanya, nak confirmkan semula tu. Betul, dia banyak buat perubahan lah. Okey, actually nak menyelit kejap. Boleh Puan Lisa. Okey, macam ni Puan. Okey, kalau Puan nak tahu, bila kita ada akaun proxy, kita boleh terminate ke float account ataupun account bank. Tapi mana-mana pun you tetap akan kena charge 7%. Okey, kenapa Kalau macam katalah Puan situasi yang pertama, Puan terminate float account, lepas tu Puan masuk ke dalam account bank kan? Puan tetap kena pergi, kalau you nak beli JSA, you kena spread 7%.
Tapi kalau you nak dapatkan penuh duit untung yang daripada proxy tadi, katalah you dapat untung 2,000, betul tak? Bila 2,000 tu, you terus beli JE 10 melalui your own account. Okay, yang tu you kena spread 3%. Tapi andai kata kalau puan gunakan account proxy tadi, terminate ke flow account, lepas tu you transfer ke GSA, you dah kena spread 7%. Okay? Daripada puan punya GSA, puan boleh transfer ke account puan. Tadi proxy punya GSA transfer ke account puan, puan dah kena 7% tadi kan? So bila next time puan nak beli JE 10, puan kena lagi spread another 3%. So you kena 10% lah kat situ. Itu beza dia. Faham tak? Maksudnya kalau macam account, maksudnya sekarang kalau contoh account tu dah ke account GSA saya dan saya nak beli GAE, saya mesti di-charge 7% juga lah ya? Tak. Sebab tadi yang you punya account proxy tadi, daripada flow account pergi JSA dia, you kena spread 7%. Okay. Okay. So, you dah kena spread 7%. Walaupun daripada account proxy puan ke puan punya account, tak kena spread, betul tak? Faham tak? Okay, tak kena spread, okay. So, kalau puan buat transfer daripada proxy ke puan, puan dah kena 7% at the first time. And then bila you nak beli JE, you kena lagi 3%. So, you kena 10% kat situ. Faham? Okay. So, the best solution macam Cik Nazmi cakap tadi, Cik Nazmi kata suggest better puan terminate ke account proxy puan tadilah. Account bank dia. So, maknanya you kena transfer daripada account bank proxy ke account bank puan. Baru tak kena apa-apa spread. Betul. Okay. Faham? Maksudnya lah. account QM ni dia terminatekan dulu ke dalam account bank dia, lepas tu nanti baru dia transfer secara luar lah. Ya, betul. Tak menggunakan QM account lah maksudnya. Jangan gunakan QM account. Macam dulu punya senario, puan boleh terminate terus ke account GSA proxy. Betul, terminate terus tanpa kita charge kan. Tu yang nak confirm balik. Tapi sekarang sebabkan kita kena follow act daripada bank negara punya requirement, that's why kita dah tak boleh transfer direct ke JSA. So that's why terbaik puan memang kena terminate dekat account proxy puan punya bank, dan daripada bank dia transfer ke puan punya account bank tanpa melalui QM lah. Jelas? Ya, jelas. Terima kasih puan. Okay, sama. Okay, terima kasih Puan Lisa dan Puan Fina sebab bertanya kan. Sebab saya rasa ramailah orang yang pakai account proxy ni, memang cara dia memang tak boleh lari dah, memang kena buat macam tu. Sebab untuk kita memaksimiskan untung yang kita dapat tu, dia bukan sebab apa sangat pun. Sebab kita sendiri mestilah kita dah pernah tunggu JE, dah naik 500-600 untung, mestilah kita nak rasa 500-600 untung tu, betul tak? Takkan kita nak dapat, kita untung 500 dan tiba-tiba kita nak dapat 400 je sebab kita dah beli GSA kan, let's say. Tapi ada orang ada orang dia nak untung semata kan. Jadi tak kisah pun kat mana-mana, janji anda happy, anda rasa nak beli balik, then boleh beli balik pakai account float ke account bank ke, repeat step tu ulang-ulang. Jadi tak ada masalah. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Ikmal juga sebab hari ini berikan menjadi speaker pada hari inilah, malam ni. Terima kasih di Know Your Product punya session, dan insya-Allah ya, Tuan Ikmal, saya doakan Tuan Ikmal maju jaya dalam tuan punya bidang. Itu inilah
memperkenalkan QM di kalangan student-student ni bagus. Saya rasa benda tu memang bagus sebab pada tahun ni mungkin 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun lagi insya-Allah akan membuahkan hasil yang banyak. Insya-Allah saya doakan juga jadi cepat-cepat jadi DD lah. Saya memang nampak banyak ni bakal DD ni. Puan Normalisa, macam Kak Mira dah jadi DD dah. Itu dah terlepas lah. Pergi merchant pula. Ada lagi ni, Wafa Alia. Puan Wafa Alia pun boleh juga nanti insya-Allah. Jadi terima kasih kerana mengikuti kelas kita sampai habis. Ada 85 orang. Saya harap semua dapat manfaat pada malam ini. Okay, terima kasih juga lagi sekali kepada Tuan Syah Ikmal lah. Terima kasih atas perkongsiannya. Jadi alhamdulillah kita akan berhenti setakat di sini saja. Terima kasih banyak-banyak dan selamat malam. Kita jumpa di next day lah untuk kelas sistem pula. Belajar cara nak sistem pula besok. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.